ni adalah dia disebabkan oleh deformation. Okay, elongation per unit length. So due to the application of internal force to a body. So tadi kalau stress, dia ada internal force per unit area. Tapi disebabkan oleh stress, dia berlakunya strain. Okay, yang menyebabkan perubahan bentuk pada suatu material itu. Okay, dalam bahasa Melayu dia terikan lah. Okay. Puan. Ya. Macam lah. Slide tak buka lagi. Sabarnya lah aku. Kenapa tak cakap tadi? Aku cakap seorang-seorang rupanya. Okay, ini adalah simple strain. Sebelum tu, ni adalah definition dia lah. So kalau strain ni, cakap je pasal strain, maksudnya berlakunya lah perubahan bentuk. Sama ada dia memanjang ke, memendek ke, menggemuk ke, mengkurus ke. Disebabkan oleh external force. Okay, bukan disebabkan oleh internal force. Tapi kalau stress, dia disebabkan oleh internal force per unit area. Okay. So nama bahasa Melayu untuk strain ni adalah terikan lah. Okay. So terikan tu tak semestinya bila kamu kalau bahasa Melayu kita faham terikan tu macam seolah benda itu ditarik. Yang ni tak. Dia sama ada you kenakan external force bentuk tension ataupun compression So kalau tension secara logiknya you punya material tu dia akan memanjang. Kalau you kenakan compression maksudnya the force going into the material, the material mungkin mengalami pemendekan. Okay, pemendekan dari dari paksi X dia akan memendek, tetapi daripada paksi Y dia akan menggemuk ke ataupun meninggi macam tu You tengok pada you boleh bayangkanlah sponge. Sponge you compress dia akan memendek pada paksi X, tetapi dia akan memanjang pada paksi Y. So kerana soalan boleh confuse. Saja confuse. What will happen to the material if the compression force is pointed on X axis? What will happen to the material on Y axis? So kita terangkan benda tu. So yang ini simbol untuk strain adalah epsilon macam 3 terbalik ni. Okay, epsilon. So kalau kat sini, kalau you kenakan you punya external force ni, tension, so you akan dapati original size ataupun original length for this material yang berwarna orange kuning ni adalah LO. LO ni biasanya simbol untuk original length. So yang ni kita panggil bukan epsilon. Ni yang panggil apa nama dia simbol dia saya lupa lah. Nanti carilah simbol dia apa. Biasa kalau untuk pemendekan ke pemanjangan kita akan gunakan simbol ini. So jarak ini adalah jarak di mana berlakunya pemanjangan sebab you kenakan tension force. Okay. So L ni adalah final length lah selepas berlakunya increment. Okay. So untuk yang epsilon ni adalah kita panggil sebagai normal strain. Tadi dekatnya stress kita belajar pasal normal stress kan. So normal strain ataupun simple strain dia adalah nama yang sama. Sama juga dengan normal stress dan juga simple stress. Okay. So nanti ni chapter 1.2, nanti in 1.3 kita akan belajar lah satu lagi jenis stress iaitu nama dia shear stress. Kalau tadi, kalau sebelum ni kita belajar shear stress pula. Dalam chapter 1.4 kita akan belajar shear strain. So kita dah belajar belum shear stress? Belum kat rasanya, tak ingat lah. Dah rasanya shear stress. Okay, tapi dia akan gunakan simbol gamma ni. Okay. So unit untuk strain dia adalah unitless sebab length per length. Contohlah you punya length original tu meter, you punya final length adalah per meter. So meter per meter. So tak ada unit lah, unitless. Tapi sometimes kita boleh expresskan dia dalam bentuk persen lah. Okay, persen tu maksudnya darabkan dengan percentage lah.
Dia adalah sign convention untuk stress. Dia sama je macam kita punya internal force tu. Kalau you punya strain kamu tu adalah memanjang, okay, dia adalah positif lah. So memanjang ni biasa disebabkan oleh tension force. Okay, dia akan menerima positif lah. So kalau dia memendek, okay, daripada panjang ni LO dia memendek kepada L. So ni panjang pada LO, so memendek kepada L, iaitu selalunya berlaku disebabkan oleh compression stress, compression force. So kita punya strain kita adalah negatif. Okay. Contohlah kalau kat sini you akan dapati material ini mengalami external force dalam bentuk tension force. Okay. So original LO, original length dia adalah 1000 mm. So dia minta kamu carikan, bukan carikan, dia carikan you punya epsilon ataupun strain. You tahu strain kamu berapa? Okay. Epsilon adalah, sometimes buku dia gunakan length over theta L. So L ni adalah LO, theta L ni adalah you punya bukan pemanjang, maksudnya length yang terakhir lah. Okay. So yang ini dia suruh kamu cari 10 bahagikan dengan original pula. Yang ni original bukan 10. Ni adalah you punya delta yang tu. So yang ini adalah simbol bagi this one. So you punya original adalah inilah. So kalau kita nak bahagikan 10 ni mati, you akan dapati 0.01. So unitless. Tapi kalau you convertkan menjadi 1%, yang ini you akan darabkan dengan 100%, you akan dapati jawapan dia adalah 1%. Okay. So okay. Baik, bantu dalam tu. Ada soalan? Tak soalan kan? Simple je kan? Cuma you perhatikan yang ni, sebab dia memanjang. Bila memanjang dia akan jadi positif lah. So contoh yang ni, kalau dia memendekkan, dia akan terus letak kat sini negatif. Okay, sebab dia memendek. So dia nak menunjukkan you punya strain tu adalah negatif. Simbol ni penting. Jangan pula tak letak. So bila tak letak, saya assume kamu punya tu adalah positive strain. Sebenarnya jawapan ni adalah negative strain. Okay, ni ada simple strain, formula, dia kata general strain formula. Formula for strain epsilon equal to D over LO. LO adalah original punya length. Is only applicable if the cross section of the structure is uniform. Maksudnya dia kena, bila kita buat dia punya structure tu, dia bila you tarik, you compress, dia punya tu mesti uniform lah, dalam cross section uniform. Tak boleh lah tiba-tiba kat kawasan ni you nak tambahkan dia bentuk rectangular. Yang ini silinder kan, rectangular. Lepas tu kalau you panjangkan, you tak boleh consider the whole material, the whole shape, tak boleh. You kena kirakan pemanjangan pada, let's say, silinder dahulu, lepas tu barulah you kena kirakan dia punya strain pada yang rectangular. So you tak boleh combine sebab strain dia dah cakap dah, cross section of the structure must uniform. Okay, kalau sini rectangular dia tak uniform lah. Okay, kalau macam ni dah salah, you kena kira satu-satu, bahagian silinder kemudian bahagian rectangular. Okay. So point yang kedua, if cross section is not uniform, differential element must be considered. So kalau yang ni pada satu shape saja, you boleh terus gunakan epsilon equal to delta over LO. Tetapi kalau dia tak uniform, kita kena gunakan differential element lah. Biasa untuk you punya level, kita jarang gunakan this kind of differential. Biasanya yang biasa je lah, yang rumah biasa saja. Okay. Habislah 1.2. Baru habis 1.2. Discard. Lepas tu 1.3.
1/3 ada 72 slide. Memang kena aku buat video lah jawabnya. Tak sempat dah ni. Okay, yang ni barulah. Rupanya share tak baca lagi. Kita going deep into the stress. Marilah kita menstreskan beramai-ramai. Marilah kita memberikan tekanan kepada kepala ialah tension ini. Okay? Are you with me? Okay. Yes. Jomlah kita belajar apa itu stress sebelum kita stress, okay? So kita ada normal stress, kita ada shear stress. Okay, sebenarnya dia bergantung kepada arah force je lah. Macam saya cakap, kalau normal stress, dia mesti perpendicular to the surface. If the shear stress, usually the parallel with the surface. Okay? Tu je kena ingat. So tak payah stress. So banyak betul tak payah stress. Ingatkan stress biasa je. Kita ada normal, kita ada shear. Dalam normal tu pula dia terbagi pada 3. Kita ada tensile, kita ada compressive, kita ada bearing. Untuk yang shear ni nanti kita akan belajar pada topik 1.4 tak silap. Okay, yang orange ni dulu kita belajar pada 1.3. 1.3 Aduh, nak cakap pun dah berbelit-belit ni. Okay, kena keluarkan baby ni, puasa kan. Okay, next. Mana ni? Normal stress when force acts in normal ataupun perpendicular direction to the surface. Okay, simbol masih sama, sigma. Okay, unit biasanya Pascal ke 1 Pascal, kita tahu 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. Okay, ini adalah rumus dia lah. So sama ada you punya force kamu tu going out ke tension or going in compression. Okay, so this one is tension, this one is compression. Okay, saya kena laju sikit. So dalam normal stress itself kita ada 3, tensile, compressive, bearing. Okay, nak tengok apa itu tensile. Tensile macam mana bentuk dia? Apabila when force acting outward, okay, outward atau away from the normal surface ataupun away from the material, kita panggil tensile. So ini mostly kepada macam contohnya tension. Okay, wait my mother call again. I do not know why. Aku dah simbol kejap ya. Kena angkat. Hello, ibu. Bola habis bu, kelas you kompak ke? Tak, sabar ya. Assalamualaikum. Hello. Menjadi anak yang misali, setiap kali ibu telefon kena angkat. Kalau boyfriend ke girlfriend telefon tak payah angkat. Okay? Betul. Tapi bila dah berkahwin, bila suami telefon kena angkat. Betul. Okay. Yelah, kau berkahwin mana ni kau tahu. Okay, kat mana tadi? Tak ambul lah. Lagi mana pula hilangnya ni? Okay, bila dia kata normal tensile stress, kalau you tengok gambar pun, you dah boleh makan dah ilmu ni. Tensile mesti tension. Tensile, tension. Okay, kalau dia kata normal compressive stress, dia adalah going into the material. So tensile bentuk macam ni, compressive bentuk macam ni. Kalau bearing bentuk macam ni pula, dia lain sikit. Yang kata bearing stress due to the pressure between 2 rigid body. Kalau dia ada 2 rigid body. Let's say you ada beam berbentuk I dengan satu permukaan kat sini. Okay. Beam ni dia letakkan pada satu plate kat sini. So maksudnya kita nak tengok dia punya daya berat beban pada beam bentuk I ni pada contohlah pada floor ni ke. Okay. So kalau bearing kena ingat dia adalah combination 2 rigid body. Kalau tensile ataupun compressive dia tak ada berkaitan tentang 2 rigid body, biasanya 1 rigid body lah. Maksudnya terus direct. Macam at this area yang saya tengah sekelkan dengan saya punya cursor ni, yang ni kita panggil sebagai normal stress ataupun compressive stress. Tetapi kalau kita tengok the whole figure, you have I-beams and you have another one plate. So
dia melibatkan two types of rigid body. Okay. So point yang pertama ni dia kata the pressure occur at the surface or area of contact between the bolt and the plate. Itu contoh kalau bolt lah. Kalau macam ni kita ada beam. So antara beam dengan plate. And then point yang kedua, the area of the pressure if the projected area of the contact curve part. Itu kalau curve part tu kalau bolt. Kalau kat sini kita akan tengok area yang bersentuhan pada plate yang di bawah ini adalah yang bentuk I. So you kena carilah dia punya cross section area bagi I ni lah. Kalau pada bolt, tengok pada bolt. Ni pada bolt Kalau ni pada bolt, contoh you ada bolt ini diletakkan bolt ini, plate ni dikenakan bolt. Okay, biasanya ada bolt. Let's say ni bolt yang bahagian atas. Okay, ni bolt bahagian bawah. Bolt pula plate. So plate ini dia nak ikat dia gunakan bolt. Okay. Okay, so sekarang ni bila bolt itu ditarik ke, so yang berlakunya dia punya stress tu kat bahagian pada sini lah, pada surface ni. Okay, pada surface ni. Okay. Itu contohnya. Ini yang rajin pula kan Tuan Haji Jaya buat point macam ni. Nak cakap lah, itulah bolt dia. Tengok kalau you kenakan daya. Okay, sini adalah pada permukaan bolt itu, di mana bolt itu dikenakan Okay. And then kita tengok contoh bearing ni, kita tengok beberapa keadaan. Ni bearing yang pertama, keadaan yang pertama dia kata force act at normal direction with area A and there are two different surfaces in contact. Okay, two different surface. So surface yang dikenakan pada yang kolom ini adalah yang ni lah, kawasan bawah kolom lah. Tapi untuk plate ini kat situ saja digunakan. Walaupun you tengok the whole plate punya area adalah ini. Tetapi kita hanya akan tengok plate yang, permukaan yang bersentuhan dengan dua jenis jasad tegar. Rigid body jasad tegar So kita hanya akan consider di mana titik pertemuan, percintaan antara kolom di atas dan juga plate di bawah. Okay. So dia kata contact area between column and peg footing. Kat sini je lah yang dimerahkan ni. So tolong, saya ingatkan banyak kali, tolong. Jangan ambil area yang keseluruhan. Ambil area yang bersentuhan sahaja. Okay? Are you with me? Yes. Yes. Aku macam gila cakap seorang-seorang kat sini. Aku pun gila cakap seorang-seorang. Okay, next. Normal stress. Aku apa dah ni? Kita ada berapa minit lagi? Anyone berapa? 17 minit lagi, 17. So have 17 minit lagi sebelum mendengar bebelan ibuku. Okay, next. Normal stress. Bearing pertama. Examples. Okay, example. Contohlah diberikan external force. Kita ni apa nama dia ni? Force type siapa ni? Apa jenis force tu? Yang saya circlekan tu apa tu? Compression. Apa dia? Compression. Okay, compression kan? Compression ataupun compressive stress. Okay, kat situ. Tapi sekarang ni kita tak nak, dia nak suruh kamu carikan bearing stress. Dia bearing stress maksudnya you kena tahulah mana permukaan yang bersentuhan. So yang bersentuhan yang kat sini sajalah. Okay, so area yang you akan guna pakai adalah area kolom. Walaupun jangan ambil area yang peg footing ni, ambil area kolom. So area kolom kamu adalah apa? Panjang dan lebar 20 mm kali 10 mm. Didarabkan dengan force kamu. Okay. You akan dapat adalah 0.025 Newton per meter square. Okay, boleh? Senang kan? Boleh. Senang sangat. Yang ni senang. Yang bearing 1 ni contoh keadaan bearing 1 ni okey. Kita tengok pada bearing 2. Bearing 2 pun still okey lagi. So kalau ni dah bentuk 3D. 3D you ada force, you ada ni ada dimension dia. So tetapi yang bersentuhan antara
apa nama dia, rigid body orange ni dengan yang kelabu ni, hanya yang permukaan yang bersentuhan dia adalah yang purple ni sahaja. So ni ada dia punya contact area, iaitu berapa contact area dia, 50 kali contact area dia berapa? 200 bukan 50 kali 1500, bukan 1500 mm ni adalah length bagi dia punya yang orange ni. Okay, so kalau yang ni pula, ni dah bentuk 3D, tapi kalau kita buatkan dia dah bentuk macam ni, so sentuhan dia yang mana? Biru. Okay, kalau kita tengok kepada dia punya side view dia, cakap kenapa kita ambil dia 50 sedangkan sentuhan dia yang ini? Susah kan? Kalau you tengok ke persentuhan yang ini, permukaan dia, tak ada area pun, dia macam titik pusat kan? Tetapi yang ni special case, kita ambil juga dia punya diameter. Maksudnya untuk this one lah. Okay. So untuk yang ni sama je lah. You akan ambil, dia kata P bagi for 10 Newton. Okay, and then dia bagi square dimension, length dia 1500, dia punya base dia adalah 50, dia punya W adalah 50. And then kadang dia confusekan kamu, dia bagi juga area bagi pad footing ni. Tapi sebenarnya tak guna pakai pun, sebab you akan tahu yang bersentuhnya adalah kawasan ni sahaja. Okay, kawasan ni sahaja. Jadi nakkan area yang ni lah, iaitu ni sahajalah, 20 kalikan dengan 50. Okey, dapat jawapan. Senangnya. Yang ini pun senang juga. Tengok. Ni je yang bersentuhan. Ya sayang. Tak apa, sabar. Puasa lama lagi. Azan asar pun belum tau. Okey. Ni okey kan? Tak ada masalah ni. Ni adalah sign convention untuk normal stress. Kalau positif, arrow adalah pointing out. Dia adalah untuk macam tension. Kalau negative arrow pointing in, maksudnya adalah compression. Senangnya. Ini adalah grass shear. Okay, shear ni you boleh tengok dia berlaku pada beberapa tempat. Satu tempat di sini, satu tempat di sini. Tapi majoriti kat sinilah, iaitu receh yang berlaku antara dua blades ni. Okay, ataupun shear berlaku pada dua blades itu. So untuk shear stress, tadi normal stress kan? Kan shear stress, when force act tangential, aku nak cakap susah parallel direction to the surface. Okay. So V biasanya kalau untuk shear, please bear in your mind. Untuk shear stress, please bear in your mind. Bear in your mind. Sila bermimpi Shear stress simbol dia adalah, biasa kita tahu, normal stress is P or F over A. Okay. Untuk shear stress, dia masih gunakan dia adalah sigma juga, tak salah ya, tapi dia adalah V over A. Okay. V tu kita nak memberitahu kepada pembaca dia adalah daya receh. Okay. Dia adalah shear stress. Kalau P ataupun F, dia biasa adalah normal stress, iaitu perpendicular lah. Tapi yang ini dia adalah parallel. Okay. Dia gunakan tau. Dia tak gunakan shear ni. Sorry. Dia gunakan tau. Kalau shear stress, dia gunakan tau. Okay. Itu adalah simbol shear stress. So unit sama juga dengan normal stress. Newton per meter square. Okay. Yang ini kita tengok shear stress ni kalau kita ada dua plates. Okay. Macam mana dia berlaku. So let's say lah you ada plate yang atas dan juga yang di support oleh dua plate bawah. Okay. Tetapi daya yang dikenakan adalah di tertengah. So bila tertengah, kemungkinan berlaku pada plate yang atas ni, dia akan try to ke bawah sikit lah.
Okay, so bermaksud recheck itu berlaku pada permukaan A, B dan juga C, D. So kalau kita buat cut section, kita ambil bahagian yang ini sahaja, iaitu akan jadi macam ni. So recheck ini akan berlaku pada sini lah. So V ni adalah shear stress. Okay, bukannya volume ke velocity ke tak. Okay, yang itu tolong letak ilmu pasal hidrolik ke apa ke tepi. Ilmu pasal fizik ke tepi. Ini ilmu untuk mechanics of material. Okay, so inilah, tahulah kan. Boleh baca. Nak cepat ni sambungan untuk shear stress. Where can we find shear stress? Where can we find shear stress? Ni adalah bentuk free body diagram lah. So kalau kita, ni dah bentuk 3D. Kalau kita buat bentuk 2D, so kalau ni dia punya ada daya F. Okay. So yang ini you considerkan plate yang asal tadi tu, yang ada plate atas dengan plate bawah. So shear yang akan berlaku mestilah di kiri kanan dia lah. Okay. Dan you akan dapati dia adalah parallel dia punya daya tu parallel. Okay. So ini biasanya berlaku sebab tadi kan asalnya kan ada bongkar sebelah sini kan. Tetapi bila dia berada di sini akan jadi internal. Okay. So yang ini kalau shear stress, ini kita panggil sebagai direct ataupun single single shear stress kalau ia berlaku pada bolt. Let's say you ada two plates are joined together using a single bolt, okay. And force equal to 2000 Newton is applied to both end, okay, dikenakan pada kiri dan kanan, okay, kiri dan kanan, okay. Diameter of the connector bolt is 20, dan diameter dia adalah 20 mm. Find shear stress in bolt. So you tahu shear stress, tau equal to V over A. So your V is what? V berapa? Tidur ke hampa semua ni? Sabar sana, 8 minit lagi. Muhammad Mirza. Mirza mana Mirza? Ya. Kita punya V berapa? Berapa nilai V kita? V tu simbol untuk apa Mirza? Mirza dah left ke? Anakku Mirza. Volume. Oh, cek dah habak dah tadi Sat tadi. V tu hampa bila letak tepi. Okey, hidrolik ke fizik letak tepi. Sekarang belajar mechanics of material. V is Mirza. V is untuknya shear stress. Shear stress pula. Shear force. Okay, V is not volume Mirza. V adalah untuk shear force. Okay, so V kita berapa? Siapa nak bantu Mirza? 2000 Newton. 2000 Newton. Okay Mirza, boleh tahu tak? Boleh faham kenapa 2000? Okay, dalam shear stress, apa-apa daya yang dikenakan, dia itu adalah dia punya force. Okay. Kalau kata force dia adalah kat sini 2000. Okay. So area dia apa? Formula untuk area bagi bolt apa dia? T Yanshin. T. Area apa dia? Rumus untuk area. Pi over Pi 4 over 4 D square. D square. So your D is what? 20 millimeter. 20 mm over 4. Okay. So nanti dapatlah jawapan. You masukkan sini, tu dapat jawapan. Ini kalau dia kata single bolt single bolt. So kita tengok yang direct single bolt. Ni kalau single bolt. Dia minta kamu cari yang untuk ni je. Untuk bolt saja. Tetapi ada yang double. Kalau double tu dia minta kamu cari shear yang pada plate. Maksudnya plate yang atas dan juga plate yang bawah.
Okay. So ini adalah bentuk dia punya free body lah. Skip. Okay, ini adalah direction single. Single ni daripada gambar raja yang ni lah. Tetapi dia ada di kawasan ini dan juga di kawasan bawah. Okay. So sebab bila ditarik yang ke kanan, bila yang ni ditarik ke kanan, mana ni? Bila ini ditarik ke kiri, so shear ini dia umpama macam macam friction lah. So shear ni dia akan inverse. Okay, dia akan inverse, dia akan ke kanan. Kalau bahagian bawah ni dia tarik ke kanan, so yang V ni akan inverse ke kiri. So yang inilah dia punya free body diagram dia. Okay, yang tadi kita ada P ke kiri dan juga yang ni adalah you punya V. Okay, V untuk top dan you ada V untuk bottom. So sekarang ni dia adalah pada uniform dia punya bentuk uniform. Jadi you punya area je sama je lah. Okay, sama saja. So yang ni untuk two plate. Yang tadi tu untuk bolt please ingat bear your mind tadi ni kita nak consider bolt sahaja. Bolt sahaja. Macam mana pula kita nak consider kalau dia adalah plate? The two plate are joined together using glue and force of 2000 Newton is applied to both ends. The surface area of the glue is known to be 400 mm square. Find shear stress on the glue. So bila you dapat soalan shear stress ke stress strain ni, you kena pinpoint, kena circle, kena warnakan dia punya point-point. Macam tadi dia cerita pasal bolt. Sekarang ni dia cerita pasal glue. Glue ni pula dia melekatkan two plates. Okay. Bermaksud dia nak kamu carikan shear stress yang berlaku pada plate tersebut. Plate itu yang telah digamkan. Okay. So dia punya shear adalah V over A. So V kamu adalah 2000 Newton. A kamu adalah 4000 pula. 4 mm. 40 mm. Okay. Inilah dia punya free body boleh tengok. So yang ni 40 ke 400? 400 Oh 400. Sorry. 40 400. So dapatlah jawapan dia. Okay. So untuk soalan ni untuk shear kena tengok soalan betul-betul jangan main terjah je. Ni kalau yang direct double. Okay, direct double. Double tu macam mana pula? Dia ada two surface area. Sebab you ada plate yang mencantumkan. Kalau macam ni dua plate. So bila surface area hanya kawasan ni saja. Tetapi kalau you ada 3 plate, di mana plate yang tengah ni dia macam penyambung. So shear yang akan berlaku pada this area dengan juga this area. Okay. So P ni kenapa dia perlu dibagikan dua? Secara logiknya. Nurhana Idayu. Ya saya. Kenapa P tu perlu dibagikan dua? Kalau ikutkan daripada you punya equation of equilibrium, kenapa P tu kena bagi dengan dua? Apa logik akalnya? Apa logik explanationnya? P perlu dibagikan dengan dua. Sedangkan yang ini tak payah pun bagi dua. Puan nak jawab? Jawab. Siapa nama? Indra. Indra apa? Indra Putra Mayudin? Indra Putra Faizal. Indra Putra Faizal. Okay Faizal. Okay, based on figure yang first tu, dia ada satu ke kanan, satu ke kiri. So dia balance PP. Okay. Bila yang figure bawah, dia ada satu ke kanan P, and then dia ada dua ke kiri. Kita kena bahagi dua. Sebab P per 2 tambah P per 2 dapat P. So PP lah jawabnya kan? Betul. PPP lah kita itulah je good explanation. Good. Okay, boleh faham Nurhanam Idayu? Boleh? Boleh. Boleh. Nurhana awak gimana sebenarnya? Awak tengah chatting dengan awak punya boyfriend ke? Cakap dia tunggu sat.
Puan Suhaila pun minta ibu dia tunggu set. Okay. Dah pukul apa dia sekarang? 3:59. Oh, 1 minit lagi. Sempat susah lagi lah. 4 Okay, minit lagi. ni kalau shear stress kita ada direct double Kalau double you tengok kat sini you ada ni. This rigid body dan dia diapit oleh yang ini. So dia punya shear berlaku di sini. Dan kita perlu ingat, dia akan minta kamu carikan shear di kawasan ini dan dia akan minta kamu cari shear pada bolt. So apa yang membezakan dia? Apa yang membezakan antara area ni dengan area ni? Ya, area mana puan? Apa yang membezakan shear pada this part dengan this part? Dia Apa? punya diameter. Dia punya area lah kan? Dia punya area. Aku dah jawab tadi tapi saja tanya korang dengan saya ke tak? Memang korang bukan dengan saya lah ni. Minta aku mana hala entah. Okay? So sekarang ni slide berapa ni? Sekejap Discard. Saya laju sikit. Baru slide yang ke 30. Kita ada 40 lebih lagi slide. Mampu. Okay, dah pukul 4. So nanti saya cubalah kot buatnya video. Saya nak kena habiskan juga cerita satu ni. Sebab nak kena masuk chapter 2. Okay, sebab nanti tak lama lagi nak kena test. Test saya mungkin akan buat time class lah kot. Tapi test mungkin kita akan buat face to face. Maksudnya you kena masuk campus. Okay. So tarikhnya bila saya akan beritahu. Tapi dalam bulan puasa lah. So maksudnya hari Rabu lah saya akan buat pukul 2 sampai pukul 3.30 ke. Sebelum kelas saya ada kelas tak? Ada. Sampai pukul apa kelas tu? 1. Kelas apa tu? Engineering Maths 2. Biasanya dia online ke? Dia buat Google Meet ke? Macam mana? Dia online tadi. Dia buat Google Meet lah. So maksudnya saya nak start pukul lepas kelas saya ada kelas tak? Tak ada Tak ada. Sebab saya nak kena consider. Saya tak ada nak start pukul 2 sebab nanti kan orang nak solat lagi nak apa kan. Nak ibas lagi apa ke. Nantilah kita bincang dalam grup pukul apa nak start. Boleh? Boleh puan. Boleh puan. Okay. Selamat menunaikan solat asar dan selamat bakal menjamu selera pukul 7 lebih nanti. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Ya, nak tanya apa? Tanya pasal report. Report apa tu? Report lab. Tanya apa? PN tepi. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih puan. Selamat berbuka. Bye. Raya lama lagi lah weh. Baru 2 hari puasa nak raya. Ya.